5. Kesilapan usahawan perlu elak tahun 2022. Nantikan. Welcome Min. Awal Min. Pagi. Laju Amin. Guys. Awal. Welcome Jiha. Lain pula background. Oh. Welcome Zaim. Oh, hijau. Hijau tak Oh, tadi kau pakai ni lighting ke? Apa orang panggil? Sunset LED lamp. Apa tak? Oh, bukan rumah merah. Aiman. Welcome Aiman. Abang kopi. Suara aku okey? Okay, clear. Apa ni, video okey kan? Cun? Alright. Kau pun okey, suara okey, video okey. Ni audience, suara kita orang okey ke? Dengan video? Dia nampak opa-opa K-pop. Siapa ada dalam ni? Ni Puan Jiha ni okey ke? Welcome Arif, welcome Nadia. Okey Okey je. Welcome Red Pill. Uish, kita ada Red Pill. Red Pill, Blue Pill. Follower kau ni Jod. Red Pin ni kawan aku. Tunggu je lagi seminit. Dah kita start. Banyak Dijot nak share ni. Dijot Nizers. Follower dah ada Tega. fan club tak bagi tahu pun. Tambah FC. Korang kena tengok story Dijot tu. Banyak dia nak share ni. Dia banyak sebab nervous. Dia kata dah lama tu buat live. So hari ni dia nak muntahkan semua lah. Allah. Alright. So kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita dan juga speaker kita yang dah masuk dekat depan kita ni. So seperti biasa setiap Rabu 10 malam Sembang Santai Don IG Live. So apa Sembang Santai Don ni ialah satu live yang Don sebagai host invited speaker dengan topik yang berbeza. So minggu ni Don bawa seorang marketer, iaitu nama Azizi Arifin. Marketer eksekutif So tajuk kita malam ni 5 kesilapan usahawan perlu elak tahun 2022. So yang masuk dalam ni rasanya ramai usahawan lah, ataupun mungkin bakat jadi usahawan ataupun baru celup kaki kan. So live malam ni korang kena belajar lah kan. Lagi yang baru tu bagus lah, dah boleh elak siap-siap. Siapa yang dah langgar tembok kena U-turn aku kan. So speaker kita malam ni nama dia Azizi Arifin, seorang digital marketing consultant di Go Digital lah. So saya tak nak cakap banyak, so biarlah speaker kita intro tentang diri dia sendiri dan apa tu Go Digital lah ni kan. Dia punya ni marketing consultant Dia nak rawat korang, nak konsult korang ni. Silakan. Jadi orang ingat menjual pula kan. Kita kipas-kipas tu. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita santai je. Saya dijemput oleh kawan saya sendiri, Daniel Odin. Saya perkenalkan diri dulu sebelum apa-apa. Saya Azizi Arifin. Kalau dekat IG, kalau search Azizi Arifin, rasanya memang takkan jumpa lah. Dia kena search nama pelik sikit. Betul ke Jejut? Sebab orang memang keep tanya
nama tu jadi macam trademark lah. Orang jumpa betul ke Jejak? Betul ke Jejak? So saya maintain nama tu. So IG Oh, saya betul ke Jejak? itulah So branding apa dia. saya buat? Ah, so apa yang saya buat? Saya sudah je as digital marketing consultant dekat Go Digital lah. Go Digital lah ni satu digital marketing agency, which is apa yang kami buat adalah kami providekan marketing assistant untuk business-business terutamanya SME dekat luar sana. Termasuklah orang-orang yang join live malam ni. So dari segi marketing, jangan risau, Go Digital lah akan cuba assist apa yang kami ada, kepakaran kami. So saya di sana sebagai digital marketing consultant. Bila anda berjumpa dengan Go Digital lah, saya lah orang yang menyambut tangan anda dan anda berkongsi masalah dengan saya dan saya akan cuba bantu apa cara yang untuk kita boleh lakukan untuk digital marketing. So itulah apa yang saya buat di Go Digital lah. Panjang ke intro saya? Okey, So mantap. sama lah. Dia padat, mantap. Nampak tu? Orang pertama yang akan hulurkan tangan tau. Orang belum ketuk pintu bagi salam, dia dah keluarkan tangan dah. Trend TikTok apa yang salam Alamak, tak follow. tak Yang mana? follow. Tu, dah ada orang dah. Eliana, saya mahu dibantu. Dibantu apa tu? First Masalah step dia dengan live malam ni lah kan Don kan? betul? Saya lagi kan nak dibantu lah. Bantu apa tu? Kita kat sini bantu marketing ke? Kalau bantu cari jodoh, salah tempat. Alright. So, tu lah background Jijut. Seorang digital marketing. So, saya kenal Jijut ni. Kita panggil Jijut kan? Kita panggil Azizi. Panggil Jijut je. Alright, Jijut. So, saya kenal Jijut ni pun dalam seminar bisnes juga. So, dari situ kita orang, walaupun sama-sama belajar UIA, tapi kenal dekat situ. Lepas tu tahu-tahu sama kelas. Betul. HR. Alright. So, tu rasa dalam kelas tu saya tak tahulah dia ni seorang yang apa? Memang kita panggil obsessed dengan digital marketing lah. Dia suka pasal marketing. So, kalau korang tengok page dia pun banyak cerita pasal brand-brand besar punya marketing. So, nanti korang boleh follow dia. So, balik pada topik kita. Sebelum kita jauh pergi kan. So, topik kita 5 kesilapan usahawan 10 Elak tahun 2022. So, kita mulakan dengan kesilapan pertama. So, korang boleh standby lah menulis kesilapan pertama. Nak cakap ke ataupun kau terus cakap? Boleh, mana-mana boleh. Nak saya cakap dulu apa boleh ke? So, kesilapan pertama kita dah discuss tadi sebenarnya. So, adalah mindset business yang jadi skala besar. Tapi yang belakang ni yang quote tu saya tak faham lah. Too fast to drain lah. Kita tunggu Jijut. Okay. So, kali ni kita akan sembang tentang kesilapan lah. Sebab apa topik ni Don, panggil Don lah kan? Dah lah. Okay. So, kenapa Don dengan saya bincang untuk topik kesilapan ni? Sebab first thing first, apa-apa yang kita nak buat, kita kena realise dulu lah apa strength kita, weakness kita. Dan salah satunya inilah pada malam ni. Kita nak notice apa kesilapan yang kita patut sedar. Supaya kita tak buat. Yang orang lain mungkin dah buat ke sebelum ni. Saya pernah buat, Don pernah buat ke sebelum ni. So, supaya anda mungkin tak lalui. Dan kalau anda lalui pun anda tahu macam mana nak overcome dia. So, first tadi, seperti yang Don cakap, mindset yang selalu ada pada usahawan. Sebab saya banyak berjumpa dengan usahawan. Daripada saya kerja sampailah sekarang. Memang kerja saya jumpa face to face dengan usahawan. So, kebanyakannya, salah satunya, masalah adalah mindset nak bisnes terus skala besar. Baru start buat ni, baru jam dalam bisnes terus dah nak gerak, nak impikan bisnes dihub macam Ali Shukri. Terus nak macam tu kan. Ataupun memikirkan baby step tu. So itu kesalahan tu. Sebab dia ada kat mindset. Nak kena betulkan mindset tu first. Sebab apa? Sebab perkara-perkara hebat ni daripada perspektif saya Don kan. Perkara-perkara hebat ni selalunya dia mula dengan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil, baby step ni, achievement kecil. So, sebab tu saya lagi suka orang yang buat bisnes yang start dia daripada dropship. Saya dulu pun start daripada dropship juga. Yang start daripada dropship dan dia merasa macam mana jadi dropship tu. Sebab bila jadi dropship, dia tak fikir banyak. Dia fikir nak sales je. Dah jadi dropship, jadi agent. Dah jadi agent, dia dah kembang sikit dah. Dia nak kena fikir macam mana nak habiskan stok pula. Sebab dia dah start pegang stok. Dia dah grow sikit. Dah jadi agent, jadi stokis pula. Dia dah fikir lain pula. Macam mana nak rekrut orang bawah.
supaya nak habiskan stok orang ada. Dia tak fikir sales sendiri dah. So dia grow step by step sampailah jadi leader dan founder sebagainya kan. So saya suka bila orang yang jenis percayakan proses ni. Sebab apa? Dia boleh belajar semua benda. Instead of kita terus dream nak jadi ahli syukri, end up kita bukanlah anak Tan Sri ke anak Datuk kan, ada modal besar nak bisnes besar terus. End up kita terus down sebab terlalu pandang ahli syukri sebagai contoh. Kita pun down. Kenapa bisnes aku tak macam ahli syukri? Kenapa aku tak boleh nak baru start hari ni bisnes dah terus okay, bulan ni sales target 1 juta. Memang kalau cerita kat saya pun saya kata drama Melayu ni, bab kata Daniel Andon, drama Melayu ni terlalu pandang megah holding tu. So itu kesilapan yang kita perlu betulkan. Caranya adalah jangan bandingkan bisnes kita dengan bisnes jutawan. Kita kena berpijak pada bumi yang nyata dan kita perlu ikut orang yang dah berjaya yang ada pada level kita. Bukan orang yang dah berjaya yang ada kat level atas, tapi orang yang berjaya yang ada dekat level kita. Contoh nice, Eliana Sogi cakap ahli syukri pun start niaga kat pasar. Betul, dan saya setuju sangat. So apa yang kita boleh buat, kita pandang bagaimana ahli syukri buat waktu dia berniaga dekat pasar dulu. Sebab kita baru lagi menceburi bisnes. So kita pandang pengalaman ahli syukri pada waktu dia mulakan bisnes dulu. So kita ikut apa yang dia buat, apa yang dia salah yang kita boleh betulkan. So kita boleh follow step by step sampai jadi macam dia betul. So kita jangan pandang dia yang sekarang. Jangan follow dia yang sekarang. Terlalu rumit, end up kita jadi tu yang macam Don cakap tadi, too fast to drain. Kita terlalu fikirkan nak cepat, end up kita drain. Bila drain, kita dah menyebabkan diri kita stres. So bila diri kita stres, kita pun tak enjoy buat bisnes. Bila tak enjoy, end up kita tak percaya proses, tak buat bisnes kita, end up kita sanggup, okey lah, tak apalah, bisnes ni aku let go. Sampai macam tu sekali. So itu kesilapan yang perlu kita betulkan, dan cara nak kita betulkan adalah betulkan pada mindset. Jangan pandang pada orang jutawan, jangan pandang pada level dia orang sekarang, tapi pandang pada level bagaimana dia bermula-mula dulu. So itulah kesilapan pertama. Okey ke? Kan ada tambahan Don? Terlebih okey tu. Terlebih okey? Alamak. Aku pun nak tahu ahli syukri niaga kat pasar ni. Dia memang start niaga kat pasar. Tak tahu. Lepas tu L tak cerita aku hari tu. Okay, so kalau korang ada soalan, ni baru kesilapan pertama. Kalau ada soalan, boleh je tanya kat komen tu ataupun question icon bawah tu. Nanti kita pop up. So kita kena ingat orang depan kita ni adalah seorang marketing consultant. Dia memang dah jumpa ramai orang bisnes especially SME kan, betul tak? Betul. So dia banyaklah dengar pengalaman orang kan, naik turun. So korang patut tanyalah macam-macam dengan dia. Okay. So first tadi adalah mindset kita lah. Jangan fikir skala besar kan. Kita tak ada modal besar, kita tak ada nama pun, orang tak kenal pun. Korang nak jadi ahli syukri pun tak boleh kan. Mungkin boleh pun kalau lagi seorang seri vida kan, tiba-tiba dah keluar music video baru kan. Itu pun kita tak boleh nak fight. So kesilapan yang kedua, Jijak ada bagi, iaitu pendapatan bisnes tak bersandarkan pada ilmu. So ni orang yang ada ilmu tapi mungkin dia tak implement lah kot. So Jijak silakan. Apa yang dah cakap tu betul. Antara salah satu, ni kesilapan kedua lah. Main besar kesilapannya adalah kita letak pendapatan bisnes kita tak bersandarkan pada ilmu. Maksudnya, salah satunya seperti yang Don cakap tadi, ada ilmu tapi dia tak implement untuk dapat pendapatan sekian. Atau boleh jadi situasi kedua, dia nak pendapatan sekian tapi dia tak ada ilmu dan dia tak cari ilmu tu. So dia boleh jadi dua situasi. Tapi main dia dalam kesilapan ni adalah ilmu. Key dia adalah ilmu. So first step nak ilmu tu, kenalah cari ilmu tu. So please jangan malas sangat untuk kita cari ilmu. Ilmu ni banyak kan Don kan. Salah satunya live ni pun boleh jadi ilmu. Betul tak? Sharing ni kan kadang-kadang Allahu. Kadang-kadang kita dengar daripada orang, dengar daripada Don share, daripada live Don sebelum ni. Itu pun dapat ilmu pada kita. Tak pun banyak lagi boleh jadi ilmu tu dia pengalaman diri kita sendiri. Tak pun saya bersembang dengan usahawan-usahawan.
saya dengar cerita diorang, journey diorang, jadi ilmu juga pada saya, pengalaman orang. Tak pun buku. Nah, sebelum ni saya ada share tentang buku juga dekat IG saya. Daripada buku pun kita belajar daripada pengalaman orang banyak. Sebab author selalunya tulis tentang pengalaman dia ataupun pengalaman orang lain ataupun pengalaman orang yang dia kenal dalam buku-buku ni. Boleh jadi juga melalui kos. Ada banyak kos dekat LinkedIn punya kos yang free-free dan sebagainya. Google. Sertifikat Google, pakcik Google apa orang panggil? Google tu ada banyak. Apa yang kita confuse, search je. Terus keluar panjang. Tekan je baca satu-satu kan. Yang mana betul, yang kita rasa betul and kita terima lah, hadam lah dan kita cubalah implement. So jangan malas untuk kita tuntut ilmu. Sebab apa? Sebab bagi saya anggap bisnes ni macam kapal lah, macam kapal. In order, income ni saya letakkan as destination lah. So bisnes kita ni, kapal ni, bayangkan kita dah ada bisnes, so kita own bisnes tu. Dan bila kita own bisnes tu, maknanya kita lah nakoda kapal ni kan, nakoda kapal ni, kapten kapal ni. So bila kita kapten kapal ni, bayangkan kita tak ada ilmu pelayaran. Kita tak ada ilmu macam mana nak jaga enjin kapal. Kita tak ada ilmu macam mana nak jaga SOP dalam kapal supaya orang tak buat benda kebukan sampai kapal terbakar ke apa. Kita tak ada ilmu ni. Kita just ada duit ataupun kita just ada semangat nak beli kapal tu, nak ada kapal tu. Itu je yang kita ada. Yang lain kita tak ada. Kepakaran lain kita tak ada. So end up, bayangkan kita jadi nakhoda kapal tu, bawa kapal ni dengan ilmunya tak ada, kepakarannya tak ada nak jaga kapal ni, end up kapal tu karam, tak pun kapal tu sesat. So bisnes ni saya selalu anggap perumpamaan dia macam tu lah. So sebab tu, dia ada dua cara. Tapi kita as business yang kecil, SME atau dan sebagainya, selalunya tim tak besar lagi. Tak pun baru start operate sorang-sorang. So apa kita boleh buat adalah first tuntut ilmu dulu. So tuntut ilmu implement, tuntut ilmu buat, tuntut ilmu buat. Dengar buat. Kalau dengar kosong, tulis, lepas tu tak buat macam saya dulu kan. Banyak join seminar tapi tak buat apa, end up terkubur dalam buku je. Sama jugalah, bisnes tu kapal tu karam jugalah. So ada ilmu, dia key dia ada ilmu dan terus buat. So barulah pendapatan yang kita nak tu kita boleh achieve. Itulah maksudnya kesilapan ni. Pendapatan bisnes tak bersandarkan pada ilmu. Kita berlagak sombong nak pendapatan macam ni tapi kita tak cari ilmu nak achieve pendapatan tu. End up kita tak dapat lah. So bisnes kita ni jadi sukar, susah nak bertahan. Sebab bila tak ada ilmu, kita rasa tak yakin. Betul ke aku boleh capai ke pendapatan ni? Dia timbul rasa ragu-ragu tu. Sebab kita tak ada ilmu tu. Kita tak tahu apa step nak achieve ilmu tu. Nak achieve pendapatan tu. So kita start rasa tak yakin. Bila tak yakin, mindset kita dah kata tak yakin, terus kita dah block dah. Terus kita rasa, tak payahlah buat. Tak rasanya tak boleh go ni bulan ni. Terus ada je tu. Sebab mindset. Kita yang kawal mindset ni. Dan satu cara nak kawal mindset adalah by mencari ilmu tu lah, melalui ilmu tu. So itu kesilapan yang pertama, iaitu pendapatan bisnes tak bersandarkan pada ilmu. So in order nak achieve pendapatan yang kita nak sekian, cara nak overcome dia adalah cari ilmu, tuntut ilmu, cari dan buat. So itu kesilapan yang kedua. Mungkin ada Don nak tambah ke atau viewer nak tambah ke, boleh komen. Sebelum tu ramai dah masuk ni. Selamat datang kepada Aisyah, Rusdan, Hakim, Aziza, Idham, Ashraf, Zubair. So, betul apa yang Jijo kata. Pendapatan bisnes tu bersandarkan pada ilmu. Contohnya kalau mungkin yang dalam ni beramai usahawan kan yang join. Mungkin setiap bulan konsisten korang dapat 1,000. So kenapa 1,000? Mungkin sebab ilmu kita tu untuk buat sale 1,000. So macam mana nak naik level 10,000, kita kena belajar ilmu yang 10,000 pula. So itu point Jijo yang kedua ni. Tapi kesilapan yang orang buat, pendapatan bisnes tu tak sandarkan pada ilmu. Maksudnya walaupun kita ada ilmu, tapi kita tak buat lah, kita tak implement. Kita belajar, lepas tu tak buat. Saya dengan Jijo dulu sama je. Kaki seminar kan. Kaki seminar, betul? Wujud atom. Sebenarnya sekarang online kan. Tidak seminar buka sama je. Buatnya tidak. Okay, tapi tadi ada L komen, kalau malas cari ilmu, lagilah malas nak buat kan. Betul lagi. Betul, setuju. Okay, selamat datang kepada Ipin Azhar. Ni ramai follower Jijo ni. Okay.
So yang baru masuk, kita baru settle kesilapan yang kedua. So kalau korang ada soalan ataupun ada kemusykilan lah tentang marketing korang ke apa ke, boleh tanya dekat komen atau question icon bawah tu, nanti kita minta Jijut jawabkan. Okay, so next kita pergi kepada kesilapan yang ketiga. So yang ketiga ni, Jijut kata sikap pekerja dibawa ke dunia bisnes. Macam mana tu? Ni menarik lah sebab saya boleh relate sebab saya pun pernah bekerja. Dan ini pun saya dengar pun daripada orang-orang yang saya berjumpa lah, antara SME saya jumpa. Kesilapan ni kesilapan yang sangat common untuk orang yang dah pernah bekerja. Sikap bila dia bekerja dulu, dia bawa sikap yang sama ke dalam dunia bisnes. Salah satu contohnya, sebab beza tau orang bekerja dengan orang usahawan. Sebab bekerja ni bahasa elok dia, harap tak ada orang terasa. Sebab orang bekerja ni, kalau saya dulu, saya letak diri saya lah. Kalau saya dulu, bila bekerja ni kita ada payslip dan kita tahu income kita banyak mana setiap bulan. So kalau kita tak bersungguh-sungguh pun, relax lah. Itulah income kita. Contoh selalu ponteng ke, selalu MC ke apa. Income still macam tu. Income still macam tu. Pergi kerja, masuk lambat ke, tak buat pergi kerja, tak buat kerja ke, income still sama. Tetap banyak seperti yang dalam payslip tersebut. Dan kita tak perlu risau apa-apa dah. Sebab kita punya expenses ke, kita punya apa kita nak spend dan sebagainya, kita dah rely on payslip tersebut. Contoh payslip 3,000. So kita tahu lah tiap bulan aku boleh spend 1,000 contoh. So 1,000 tiap bulan maintain. Tapi beza pula dengan usahawan. Sebab bila cerita tentang usahawan, dia tak ada payslip, dia tak ada income yang tetap. So saya selalu letakkan usahawan ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau dia kais lebih, mengais lebih, silap-silap boleh makan esok lusa. Silap-silap makan dia boleh share dengan orang. So dia macam tu. Dia depend on usaha dia. Dia depend on usaha dia. So sikap yang saya katakan tadi, sikap mungkin malas, sikap sambil lewa, sikap tak pentingkan untuk berusaha dan sebagainya. Kalau terbawa ke dunia bisnes, alamatnya memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah bisnes tersebut. So sikap tu kita kena elak. Dan cara kita nak elak adalah kita nak kena belajar lah macam mana pemikiran usahawan-usahawan berjaya ni. Macam mana pemikiran usahawan-usahawan berjaya. Sebagai contoh, kita pandang macam mana kalau siapa tengok dokumentari dekat Netflix, dokumentari tentang Steve Jobs. Bagaimana dia start from scratch, from ground dia start. Macam mana dia start? Start daripada dekat garaj dalam dokumentari tu. And then daripada garaj dia ceritakan bagaimana daripada garaj tu dia nak networking dengan orang supaya orang boleh terima apa yang dia nak cuba bawa. Sebab dia nak bawa ni sesuatu benda yang lain. Sesuatu benda yang luar daripada dunia tu. Orang kalau dalam dunia ni orang fikir kau ni merepek lah. Mana ada orang nak benda macam tu. So macam mana dia yakinkan benda tu. Dia go step by step and then dia usaha sampai macam mana yang kita pandang sekarang. Tapi kalau kita pandang Steve Jobs yang sekarang, kita pandang, bestnya jadi Steve Jobs. Kita pandang tu je. Tapi kita tak pandang macam mana bagaimana dia daripada scratch tu. Usaha dia dan sebagainya. So itu yang kita nak kena pandang. Kita nak kena belajar macam mana dia buat, macam mana dia fikir. Apa yang dia fikir sewaktu dia berbisnes tersebut. So kita nak kena belajar. Dan lepas belajar, samalah. Kita nak kena cuba implement, kita cuba buat lah. So itu antara bezanya. Supaya apa? Sebab kita tak nak diri kita as usahawan ni. Bagi saya rule yang paling penting sebagai usahawan, jangan pernah berada dalam zon selesa. Itu keyword dia untuk kesilapan ni. Jangan pernah berada dalam zon selesa. Once berada dalam zon selesa, dia jadi by hook or by crook, apa jadi, income macam tu lah. Tak perlu risau apa dah. So kalau kita berada dalam zon selesa tu, kita jadi malas, kita 电量不足，请充电。 Jut, sangkut ya? Dia siapa sangkut Don ke Jijut yang sangkut? Siapa yang hilang ni?
yang keras. Dan dia jujur kita invite balik. Alright. Sekejap Selamat datang yang baru masuk tadi. Terkeluar ke? Jadi ya tadi ke? keras. Tadi dia keras, lepas tu terkeluar. Oh wow. Nak Dekat pakai mana? wifi ni. Comfort zone tadi. Okay, Apa comfort tadi? zone. Sikit lagi nak habis comfort zone tu. So, apa yang tadi? Okay, Tengah comfort syok zone. dengar Ah, Eliana. Kesian dia tengah shot. So comfort zone ni, Allah. Sorry geng. So comfort zone ni, itu rule yang paling penting untuk businessman, sahawan atau sebagainya, entrepreneur. Jangan pernah berada dekat comfort zone. Sebab once berada dalam comfort zone, kita terus macam, buat apa aku nak usaha? Aku dah ada business sendiri. Belagak kan, letak kat IG bio, founder of Go Digital lah. Gah dengan nama tu. Tengok ke story pun, bestnya live dia. Sepoi pergi makan sushi king benda kan. Live saya punya story hari ni kan. So, itu masalahnya. Kita dah berada dekat comfort zone. So, bila once dah berada dekat comfort zone, cepat-cepat keluar. So, cara nak keluar adalah susun step by step apa benda kita nak achieve. Next step, apa kita nak buat. Apa kita nak achieve pula. Small achievement yang akan lead to big achievement ni. So, itulah pentingnya planning dan pentingnya kita rangkakan achievement yang kita nak ni. So that kita tak pernah berada dekat comfort zone. Once satu achievement dah settle, tick, kita ada next achievement nak kena kejar. So kita tak pernah berada dekat zone selesa. So itu kesilapan yang ketiga, iaitu janganlah kita bawa perangai kita bekerja dulu ke dalam dunia bisnes dan sentiasa cepat keluar daripada comfort zone. Betul. So dia akan culture shock kalau korang elok bekerja tiba-tiba nak full time business, memang korang culture shock lah. Betul? Saya tu. Elok bergaji, tiba-tiba tak ada gaji. End up minum air kosong je sekarang. Sihat badan. Ini lepas sushi king. Tadi green tea lah. So itulah kita orang bisnes ni, ada orang kata kita parti gerakan. Tak gerak tak makan. Uish, nice, suka ayat. Tapi kalau orang bekerja pun boleh je start part time business. Cumanya macam Jujur kata tadi, walaupun kita tak buat bersungguh ke, kita masuk lambat ke, MC ke, gaji tak masuk kan. Tapi yang penting kat sini kita nak keberkatan. Walaupun memang ada gaji, berkat tu jagalah. Allahu. Tadi kan viral pula. Tadi viral pula, counter banyak, tak ada orang jaga. Alright. So itu kesilapan ketiga kita malam ni, sikap pekerja yang dibawa ke dunia bisnes. Ni orang yang bekerja, lepas tu dia bawa dia punya perangai tu masuk dunia bisnes. Dunia bisnes dia lain lah. Dia lagi tough lah. Kalau kat kerja kita macam ada politik dalaman apa semua, dekat bisnes lagi macam-macam lah kena hadap. Alright. So kalau korang ada soalan boleh tanya dekat komen. Tadi tak ada soalan saya. Kecuali inilah L. Tengah syok dengar. Sorry ya. Tak apa, nanti kita minta bonus kot. Ujung-ujung kita minta bonus. Alright. So yang kesilapan keempat, marketing itu sighting. Marketing itu sighting. Maksudnya ini pun terutamanya kita tak payah pandang lah usahawan yang big kan. Kita pandang yang selevel dengan kita lah. Usahawan yang seperti baru bermula macam saya sendiri, ataupun yang baru ambil first stock ke, baru ambil first stock produk atau sebagainya. So usahawan yang baru-baru berjinak lagi ni, ataupun kira SME, mungkin awal lagi, SME bawah lagi. So selalunya diorang ada mindset iaitu marketing ni tak penting. Marketing ni benda-benda tambahan je untuk bisnes. Dia hanya fikir sale. Duit masuk. Tapi dia tak pandang untuk keluarkan duit untuk marketing pula.
Ni bukan menjual, ni saya cakap awal, ni bukan menjual. Tapi ni apa yang selalu saya dengar. Dan saya rasa nak include dalam point malam ni. So, jangan ada mindset marketing tu side thing. Sebab saya selalu pandang, kalau kita belajar dulu kan, kalau kita belajar dulu kat UIA kan, maksud marketing tu pun sendiri, dah masuk teori pula kan. Maksud marketing tu sendiri, Buku teks. kita nak bagi orang nampak value kita so that orang take action on message kita. So itu maksud marketing sendiri. In simple word, marketing tu adalah nak bagi orang nampak. So kalau orang nampak, barulah orang tahu apa kita buat, apa kita sediakan, apa kita bantu, apa kita jual. Salah satu cara ni seperti saya masuk dalam live Don malam ni lah. Kalau tak orang tak nampak apa Azizi ni, apa Jijuk ni, apa Jijuk buat, apa JDL tu orang tak tahu. Betul. Betul ke Jijuk? Orang tanya, betul ke Jijuk? So, ini pun marketing. Kita nak bagi orang nampak so that orang take action atas apa yang kita cakap hari ni. Contoh, orang dah kenal sekarang, dah nampak JDL, dah nampak Don, dah nampak ni. So that orang take action. Orang dah nampak value. Oh, dia selalu bagi live dan sebagainya. Okey lah, follow lah Don ni. Itulah take action yang dia buat. So itulah marketing serta sebagainya. Kalau nak maksud panjang lagi daripada Philip Kotler. Philip Kotler ni orang panggil macam father of marketing lah. Dia ada banyak keluarkan buku marketing kan. Kalau ikut kata-kata dia, maksud marketing ni science ataupun art. Maksudnya science ataupun seni in order untuk kita explore, untuk kita create, untuk kita deliver. Kita explore, kita create, kita deliver value pada kita punya targeted audience, pada orang, pada market kita. Sebab apa? Sebab kita nak satisfy need dia orang. So itulah marketing. So kalau sekadar kita buat content, kita ni business, contoh saya lah, business digital marketing. Kemudian saya buat content menari-menari, menari, tak ada apa kaitan dengan business, post. So kalau dari segi simple word marketing tadi, nak bagi orang nampak, dah tick dah betul lah. Tapi masalahnya, adakah kita bagi orang nampak tadi, based on Dr. Philip Kotler, adakah kita satisfy need market kita? Kalau tak satisfy, maknanya tu bukan marketing. Kalau panjang lagi lah dari segi maksud Philip Kotler. So sebab tu marketing ni penting. Kita sentiasa fokus nak sales. So kita nak buat sales tu action lah daripada tindakan daripada orang nampak tadi. So nak bagi orang nampak, kena buat marketing. So kalau nak sale, kena buat marketing. Nak sale, kena buat marketing. Tapi kalau nak buat marketing, kena ada duit juga kan. Kena ada duit juga. Itu kalau yang berbayar lah. Tapi kalau belajar marketing, kalau belajar marketing ni ada yang free course marketing. Contohnya live malam ni, kita buka social media, dan kita buat konten-konten. Itu free course marketing lah tu semua. So, boleh start dulu dengan free course marketing, FCM ni. Kemudian kumpul duit, sentiasa adakan rolling money dalam bisnes kita, kumpul duit so that kita boleh invest untuk marketing yang lagi advance pula lepas tu. Sebab kita sentiasa nak kena grow sale kita. Kalau kita sentiasa dengan strategi dan cara yang sama, maka sales kita pun sama je lah sampai bila-bila. Bisnes ni tak boleh macam tu. Itu yang saya cakap, kita tak boleh berada dalam comfort zone. So sale kita sentiasa kena grow. So that kita punya strategi pun kena lain macam lah. Kalau selama ni kita jalan macam, contoh macam baby lah. Selama ni merangkak, takkan sampai tua kita nak merangkak. So lepas merangkak, kita berdiri, lepas berdiri kita berjalan. Dia sentiasa ada grow dia macam tu. So kesilapan yang keempat ni adalah jangan anggap marketing ni sebagai side thing. Sebab kalau kita nak sales, nak kena ada marketing juga. Itu je. Okay, kita ada soalan tu dari Eliana. Macam mana eja Philip Kotler? Dr. Philip Kotler. Kita type. Okay, type. Type. Aku nak menulis. Nak tolong type pun. Demi Eliana Sogit. Tak ada masalah. Kita lidah orang kampung. Dr. Philip Kotler. Saya pun tak tahu betul ke saya sebut. So, Kotler. Ada banyak buku dia. Orang panggil dia sebagai the father of marketing. Kalau the god of marketing, Steve Jobs lah kan. Okay. So, kalau bapak ni Kepala bapak. Ni. Okay, so kita ada soalan lagi dekat icon ni, question. Sekejap
Kalau aku tekan ni keluar tak? Keluar kat kau tak? Daripada Elena punya soalan. Keluar. Okay. So nak tahu rutin Jijut antara buat marketing, jaga ads dengan guide team. Weish. Okay. Soalannya rutin Alamak. So, saya ceritalah. Saya, seperti yang saya intro tadi, saya ni digital marketing consultant. So, maksudnya saya bantu SME untuk dengar masalah diorang dan saya cuba buatkan proposal untuk macam mana nak solve masalah diorang daripada segi teori dan teknikalnya. Tapi daripada segi execution, saya akan pass pada tim saya. So, daripada soalan tadi, sebab saya ada nampak tentang jaga ads, saya tak jaga ads. Saya just rancang je apa yang dia patut buat. Contoh dia kata, Cik Zizi, saya punya sale start lah dekat tahap ni. Saya dah tak tahu dah nak buat macam mana kan. So, saya keluarkan satu funnel, macam mana journey untuk dia capai apa yang dia nak tersebut. So, saya beritahu daripada funnel tu apa yang perlu pakai. So, contoh perlukan paid ads. Paid ads dekat mana pula perlu. Daripada paid ads tu apa lagi perlu. Mungkin content pula. Content macam mana pula. Apa lagi. So, saya just buatkan funnel dan sebagainya. Kemudian, dia agree dengan funnel tu, barulah tim saya akan execute. Saya tak jaga ads. Orang lain akan jaga ads. So, rutin Jijut, kalau seharian rutin saya dah tak bekerja. So, saya duduk rumah. Dan main kerja saya adalah handle leads. Maksudnya, orang-orang yang daripada website GoDigitalah tu, godigitalah.com yang masuk ke WhatsApp saya. So, saya akan entertain. Saya akan entertain dekat WhatsApp. Lepas WhatsApp, saya akan entertain dekat Zoom pula dan sebagainya. Mungkin face to face atau sebagainya. So, itu salah satu rutinnya. Rutin yang kedua, setiap hari saya, mungkin saya akan edit poster, video untuk saya post dekat social media saya dan social media GoDigitalah juga. Sebab GoDigitalah more kepada saya pakai muka saya lah banyak. So, saya kena buat content dekat personal IG saya juga. So, rutin saya banyak macam tu je lah. Kalau baca buku tu kadang-kadang lah. Saya banyak promote buku tapi saya kurang baca buku. Itulah masalah. Tu masalah saya, comfort zone. So, saya selalu cuba buang comfort zone ni. So, kadang-kadang apa yang saya buat, saya tanya saya buka satu question dekat IG ke apa kan. So, dia orang bertanya. So, daripada soalan tu lah, kalau saya tak tahu, saya akan cari lah. Saya baca kat buku ke, saya baca kat Google ke. So, itu cara saya belajar. Sebab orang dah tanya kan, takkan saya tak jawab. Nak jawab kita tak tahu pula. So, saya nak kena tahu dulu. Itu je saya belajar. Even topik malam ni pun dia tanya dekat story. Betul. Okay. So, orang menjawab L. Menjawab. Okay, later akan discover what's behind GoDigitalah. Belakang GoDigitalah tu muka Jijut lah. Kalau ada ads, muka dia keluar. Pernah keluar dekat story aku. Right. Kita lagi satu soalan daripada Muhaimin. Alright. Muhaimin ni UA jugalah. Dia kenal kau as marketer. Dah dengar So, Muhaimin? apa kesilapan marketing yang paling besar? Susah soalan ni. Kesilapan marketing yang paling besar Okay, ada. Yang saya teringat yang terlalu kat fikiran saya. Kan saya cakap tadi orang selalu fikir marketing ni nak kena keluarkan duit. Nak kena invest. Betul lah. Dan kita ada free course juga. Free course marketing juga. Yang tu yang percuma lah. Yang berbayar ni, orang selalu pandang nak buat marketing ni saya tak ada duit nak keluar. Maksudnya dia terlalu pandang marketing ni perlu spend besar. Itulah masalah ni. Dia relate dengan kesilapan pertama tadi. Mindset nak bisnes jadi berskala besar terus. So bila dia nak buat marketing, dia fikir nak kena spend besar terus. So ini salah satu masalahnya lah. Yang bagi saya adalah crucial juga. Bila saya communicate dengan usahawan ke apa, selalunya alasan adalah saya tak ada duit banyak lah nak buat marketing atau sebagainya. So sebenarnya nak buat marketing ni, kita just, orang selalu cakap pakai apa yang kita ada. So kalau kita ada kepakaran nak buat ads sendiri,
So kita run je lah ads sendiri, tak perlu orang lain kan. So kita try dulu, biasakan dengan ads dulu. Once kita tak pandai ke apa kan, mungkin kita boleh usaha pula dengan apa yang kita ada, kita join seminar pula. Sebab kita dah tahu dah. So kita join seminar yang teknikal, yang ajar step by step macam mana nak buat ads yang menjadi. So kita try lagi. So kalau end up dah try tak jadi juga, barulah kita cuba pula dengan minta kan pertolongan daripada expert atau sebagainya. So ada banyak cara kita nak buat marketing ni. Tak sentiasa perlu spend besar. Even buat ads pun janganlah letak daily budget sampai 1,000, 10,000 ke apa yang terlalu besar. Sebab kita pandang nak iklan kita, okay hari ni spend 10,000 supaya ramai orang nampak, ramai orang beli. Tapi end up dia tak tahu pun lagi dia punya content tu menjadi ke tak. Dia punya ads tu agak-agak technical setting dekat ads tu betul ke tak. Dia tak test lagi pun, terus nak spend besar gila-gila gedabak kan. So dalam marketing itulah kesilapannya. So sentiasa pandang dalam marketing ni always try buat apa yang kita ada dulu. Apa yang kita ada dulu. So kita nak bagi orang nampak untuk take action, buat pakai apa yang kita ada dulu. Sebab sale kita pun tak banyak mana lagi. Once dah banyak, barulah kita ambil dalam 10% dalam sales kita kan untuk kita gunakan untuk marketing. Standardnya 10% lah untuk kita allocate dalam untuk marketing. Contoh bulan depan nak sales 10,000, so kalau 10%, so bulan ni aku kena spend marketing 1,000. So that bulan depan aku boleh achieve 10,000. Itu secara kasarnya lah. Secara kasarnya. Menjawab ke? Takut lah tak menjawab. Jawab Amin. Selalu ada masa kan nak Google dulu. Ini tak ada, terus nak kena cakap. Inilah live. Rasa macam Muhammad dah terkeluar dia lagi Muhammad. Ada menjawab Muhammad. So kesilapan besarnya kita tak asingkan duit untuk marketing. So berbalik dengan kesilapan yang 4 sajalah, marketing tu kita ingat dia macam side-side tu kan. Oh Elena tu itu topik minggu lepas kot. Saya macam dah saja. Asyik 10%. Okay. Tapi tadi terlintas juga aku punya soalan, aku ada soalan kan terlintas tadi. Macam mana, sebab tadi kau cakap kau buat konten untuk personal dengan business kan, go digital lah. So macam mana kalau contohlah, maybe macam contoh aku ke ataupun ada leader lain kan yang kita nak buat konten untuk team, tapi macam mana nak bezakan dengan konten dengan personal pula? Nak personal nak buat konten enggak? Tapi nak bagi konten untuk team juga kan. So macam mana kita nak bezakan? Team tu maksudnya untuk macam contohnya kita buat untuk team tu, team kita maybe 10 orang kan, 10 orang boleh pakai yang tu yang sama kan. Tapi kita nak konten tu beza kan, yang kita punya kan. Dan kita punya mungkin ada personal branding kan. Betul, faham? So ada idea ke apa. So dia ikut nature business lah, senang cerita marketing ni. Contoh macam GDL sendiri, Go Digital lah ni sendiri adalah satu servis. So bila servis, orang nak tahu sangat di sebalik apa value servis tu. Dan servis ni susah nak nampak value dia. Kalau produk, kita boleh nampak, contohnya macam ni. Kita boleh nampak feature dia, karakteristik dia, nampak yang apa ni, dia punya ni shiny, bentuk dia macam ni, scan-scan. Tapi kalau servis, contoh macam saya, servis bercakap kan sekarang. Orang tak nampak kalau saya tak bercakap. Orang tak nampak siapa yang bercakap. Orang tak nampak apa value dalam percakapan itu. So in order saya nak bagi orang nampak, balik pada definition marketing sendiri, nak bagi orang nampak dan kemudian orang take action daripada apa yang kita buat tu. So saya nak kena tunjuk lah, bagi teaser lah apa yang saya buat untuk bisnes saya. So kalau bisnes saya tentang bercakap, so saya punya konten pun konten bercakap lah. Konten yang menunjukkan muka saya. Supaya orang tahu siapa yang bercakap tu, apa credibility orang yang bercakap tu. So balik apa-apa hal, balik pada nature bisnes kita lah. So untuk Don tadi, saya tak familiar sangat dengan nature bisnes Don. Jawapan selamat kan. Tapi kalau nak buat konten ni kan, dia lagi best kalau semua orang buat konten tau. Itu yang lagi best lah. Sebab kita saya rasa Don sendiri pun servis kan? Betul. Kan balik pada servis kan. So bila servis ni orang nak tahu apa value servis kita. Apa value ni susah nampak tau kalau kita letak dalam poster je. Maksudnya
Kita letak dalam poster je, okay, go digital lah. Value dia adalah run ads sebagainya. Tapi orang tak nampak macam mana dia run ads tu. Dia ads dia macam mana dia setting, ads dia menjadi ke tak. So saya nak bagi orang nampak, so apa saya buat? Saya buat video. Macam mana saya runkan ads. Saya buat konten lagi, saya buat video. Siapa orang di sebalik yang runkan ads untuk klien sama ni. So, detail dia, Azizi. Azizi ni pernah kerja dekat agensi digital marketing besar dulu. So orang tahu. Orang tahu semuanya so that orang boleh trust. So daripada servis ni, balik apa-apa hal mesti trust. Kalau produk, tak mesti trust. Boleh jadi packaging cantik, orang dah beli. Boleh jadi sebab duta dia cantik, duta dia seksi, orang dah beli. So dia macam tu kalau produk. Tapi kalau servis susah. Orang nak kena nampak value tu, orang nak kena trust dulu. So inilah servis. Dunia servis ni lagi cantik kalau kita semua orang boleh buat konten. Tak pun boleh buat konten general, tak tunjuk muka pun tak apa. Kalau nak bagi team pakai kan. Konten general pun tak apa, banyak je. Macam contoh kat TikTok kan. Konten yang dia tulis dekat kertas, kemudian dia record. Dia sambil dia ceritakan apa yang dia tulis balik. Siap masuk FYP lagi, puluh-puluh K lagi. So maknanya konten tu orang suka, dah orang boleh pakai, dah orang boleh terima. So kita pun boleh implement untuk bisnes kita, bisnes kita kalau untuk nak konten general lah yang team sendiri pun boleh pakai. Faham. Voice over. Voice over. Okay. Menarik. Alright. Ada dia baru masuk. Selamat datang Atira dengan Syami tadi. Okay. So banyak tadi soalan lah. Soalan 3 soalan termasuk saya sendiri tadi. Jadi kita punya point tak ambil lagi 5 point. Kita rehat sekejap tadi. Kita jawab soalan. Alright. So kita pergi ke point yang terakhir. So kalau korang ada soalan boleh je tanya lagi dekat komen tu. Yang ke-8 yang terakhir, yang ke-5 iaitu bersikap defensif apabila ditunjukkan kelemahan bisnes. Ini sikap juga. Tadi pasal sikap, ni pun sikap lagi. Dia balik-balik bisnes ni, terutama untuk permulaan. Sebenarnya kita bila baru jam dalam bisnes, benda first bagi saya lah adalah apa yang saya buat sendiri sekalipun, saya nak kena betulkan attitude saya dulu. Saya tak boleh dengan attitude yang selama ni. Sebab as usahawan, attitude dia sangat beza. Dia bukannya boleh kalau kena marah down. Kalau kena marah down. So dia boleh down seminggu, sehari, boleh macam tu kan. Tapi kalau businessman, kalau down, yelah of course lah. Kita as manusia, of course kita akan koyak down juga. Tapi kita kena belajar macam mana after down tu nak cepat bangkit balik. So dia lain dengan usahawan, dia lain dengan orang bekerja ke orang biasa ke. Usahawan dia lain, dia special. So kesilapan yang kelima ni, dia bersikap defensif apabila orang ceritakan kelemahan bisnes dia. Ataupun bila orang berceritakan, contoh saya personal branding, orang ceritakan kelemahan saya ni. Jijuk ni, kalau jumpa depan bukan tegur pun. Waktu saya pun melenting lah. Saya up dekat sorry, saya explain. Kau yang tak tegur dulu lah, saya sound balik kan. So kita bersikap defensif apabila orang ceritakan kelemahan kita, kelemahan bisnes kita. Sepatutnya as kau orang selalu kata customer is the king. Sebab apa-apa hal dialah yang bagi rezeki, dialah yang hulurkan duit kepada kita. Bagi saya dia ada betulnya. Sebab apa? Sebab diorang lah market kita. So dalam marketing sendiri kita nak satisfy need market kita. So kalau dia melenting, maksudnya ada benda yang kita tak satisfy lagi. Ada benda yang tak kena lagi. Mungkin kita janji lebih ke, orang selalu cakap kita over promise but under deliver. Kita berjanji lebih, kita cakap produk kita, jangan risau, consume ni kecil manis hilang terus 93 hari. End up lepas minggu pergi check doktor, kecil manis tinggi, melambung lagi kan. Lepas tu orang cakap ubat ni tak berjadi, kita melenting. Kita salahkan, kau yang minum manis setiap-tiap hari. Siapa suruh kan? Dah makan ubat tu berjaga-jagalah, kita marah balik kan. Tapi kita yang berjanji macam tu. Kita yang berjanji dalam marketing kita macam tu. So, bila orang melenting, sentiasa ada sebab. Sentiasa ada salah dekat part kita juga. Ada part kita juga yang kita kena betulkan. So, apa yang kita buat? Kita boleh buat. Kita terima baik-baik. Dan lepas terima tu jangan senyap saja. Sebab bila senyap, orang kalau dah marah dekat kita, bayangkan kita tak minta maaf. Contoh Don marah dekat aku kan. Kemudian aku pun senyap pun. Tak buat apa-apa. Don cerita aku blue tick je dan sebagainya. Don pun tak tahu dia ni
baca ke tak, dia ni dah insaf ke tak kan. Don pun tak tahu. So apa patut saya buat? Saya perlu bersemuka dengan Don. Saya cakap, Don, aku minta maaf Don. Aku buat scan. InsyaAllah lepas ni aku akan buat macam ni. So Don tahu, aku notice apa yang dia katakan tu. Dan Don tahu yang aku ambil berat tentang apa yang dia cakap tu. Dan Don tahu yang aku cuba untuk improve next lepas tu. So barulah orang hargai. Orang nak baguslah Don ni. Bila orang komen tak melenteng pun siap nak betulkan balik lagi. Baguslah doa. Saya doakan Don ni saya terus majulah. Macam ni. Orang suka, orang appreciate. End up walaupun produk yang sampai dekat dia tu dah rosak, dia dah marah tadi, tapi percaya tak cakap saya, kalau kita buat benda tu tadi, next time dia akan beli lagi. Silap jadi loyal customer kita. Sebab dia tahu kita hargai dia. Orang suka bila dia hargai ni. Kan Don kan? Macam bercinta kan? So Cakap orang single. kita pun single. So jangan melenteng. Kita terima baik-baik dan beritahu pada dia yang kita care tentang dia. Kita notice apa yang dia cakap dan kita akan betulkan apa yang dia cakap tu. So itulah untuk poin yang kelima. Ya, betul. Poin ni relate dengan hablum dan nas Allahumma. dengan manusia. Betul? Itulah. Kita kena ingat balik, jadi orang buat bisnes ni, tak kisahlah bisnes apa pun kan, servis ke produk, kita berurusan dengan manusia kan? Kita menjaga dengan manusia kan? Mana ada kita jual kat kucing ke anjing kan. So memang nak tak nak, memang kita perlu berbaik dengan manusia kan? Kita perlu minta maaf dengan terima kasih lah kan? Selain minta maaf, terima kasih lah, kata-kata magic kan. So itulah poin kelima. Dan yang terakhir kan Jod, kali ni terakhir lah. Kesilapan itu bersikap defensif apabila ditunjukkan kelemahan bisnes. Bila orang nak tegur, sebenarnya ada juga dulu belajar, bila kita kena tegur ni, kita kena bersyukur sebenarnya sebab masih ada orang tegur kita. Yes. Mana tahu nanti satu hari dah tak ada orang tegur kita kan. Kita ingat kita semua betul lah kan. Tak pernah salah. Betul. Alright. So tu poin 5 poin terakhir. Poin terakhir yang kelima. So kalau korang yang ramai juga jadi baru masuk, tiba-tiba ujung-ujung ramai pula masuk kan. Nazihah, Ashraf, Hafiz, Syed. So kalau korang ada soalan, kita dah habislah 5 poin. So sekarang adalah waktu Q&A. So kalau ada soalan, Jen lagi bonus Takut. Kalau ada soalan, boleh tanya kat komen atau question icon ni. So L ni ada lagi soalan pada L ni. So kalau korang ada soalan, boleh je type sambil jawab soalan L ni. So soalan L, ada ke usahawan yang buat bisnes senyap-senyap? Ni kita panggil FBI. Usahawan yang buat bisnes senyap-senyap. Dia first kena bezakan saya tak pandang semua orang yang berniaga ni sebagai usahawan. Sebab kalau dari segi entrepreneur ni, selalunya orang dia adalah orang yang take risk, orang yang macam mana entrepreneur ni orang yang dia berusaha untuk sesuatu lah. Suatu nama dia usahawan dia. Dia berusaha nak naikkan social status, market ke apa ke. So ni usahawan. Maksudnya dia develop something. Kalau berniaga, orang just berniaga lah. Maksudnya dia berniaga, contoh dia berniaga kopiah ni, topi. Dia berniaga topi untuk income sendiri. Berniaga benda yang mungkin dia tak tahu apa value daripada produk dia sendiri atau apalah sebagainya. So saya bezakan benda tu lah, peniaga dengan usahawan. Dan kalau peniaga ni, banyaklah yang saya jumpa peniaga yang bisnes senyap. Salah satunya, ini buat duit betul juga kan. Orang pernah tengok, saya share sikit lah. Orang berniaga dekat e-com ni e-commerce lah. Orang berniaga dekat website. Dia buat iklan, tak pakai muka dia, tak tunjuk apa. Dia tak ada pun buat konten social media, dia tak ada social media business. Dia tak ada FB page business sekalipun. Kemudian dia run iklan, dia bawa ke website, orang beli dekat website, dia post. Orang tak pernah tahu pun siapa company dia. Orang tak pernah tahu pun siapa owner dia. Orang tak pernah tahu pun apa-apa tentang dia. Orang just ternampak iklan dia, buka social media ternampak iklan, orang klik pergi kat website, orang beli dekat website.
Tapi orang tak kenal pun siapa. Orang tak kenal pun siapa. So ada je orang bisnes senyap dan memang ramai dan memang buat duit betul. Dan memang buat duit betul. So paling banyak yang kita nampak orang yang jual produk panas lah. Produk panas ni term untuk dekat Facebook lah. Produk-produk yang melanggar polisi Facebook. Salah satunya ubat kuat. Ubat kuat apa lagi. Yang orang tak pernah tahu pun siapa nama company dia, siapa nama owner dia, sebagainya. Tak tahu keluar iklan pukul 5 pagi keluar iklan. Pakcik baru bangun nak pergi subuh. Pagi-pagi hormon tengah naik, nampak iklan, pak beli dekat website. Tapi tak pernah tahu pun. Tak tahu barang sampai, pakai. Pakai okey, beli lagi. Tapi tak pernah tahu buat. So ada je orang yang bisnes yang senyap. Betul-betul. Ada juga, ada selain tu ada juga yang bisnes-bisnes lain, servis ke produk pun ada je yang buat dia buat sale daripada ads saja. Tak ada muka, tak ada content, dia buat ads je. Ataupun mungkin dia jenis yang call saja. Call. Tapi kalau kita minta social media dia mungkin tak ada apa-apa pun. Ada je. Okay, so rasanya tak ada soalan lain lagi. Alright, so kita pun dah dekat 1 jam. Mungkin dalam ni ada lagi yang stay ni yang mungkin nak servis Jijut ke ataupun nak tanya lagi kan. Mungkin dia segan nak tanya dekat live ni, nak tanya PM tepi kan. So macam mana diorang boleh nak reach Jijut? Okay, so kalau nak reach saya lagi suka untuk anda kenal saya dulu. So caranya adalah follow Instagram saya, betul ke Jijut, nanti follow Instagram saya. Kenal dulu, cinta dengan apa yang saya buat dulu, kemudian baru kita akan bersembang panjang. So nak sembang panjangnya, kalau dah kenal saya, boleh sembang panjang terus, pergi dekat website www.godigitalah.com. So boleh pergi ke website tu, tengok apa yang GDL buat sebenarnya. Dia adalah scammer ke atau sebagainya, anda nilai sendiri. Saya tak nak letak nilai pada apa Go Digitalah ni sebagainya. So anda boleh nilai sendiri, digital marketing agency macam mana dan sebagainya. Once you rasa okey lah, bolehkah nak try bersembang, nak try bertanya, so anda boleh tekan butang dapatkan konsultasi percuma dekat website tersebut. Dan insyaAllah saya lah yang orang yang akan entertain anda. Ya betul. Tekan link WhatsApp tu keluar bukit Jijut. Sebab siapa yang masuk awal tadi ya, memang dia cakap dia lah orang pertama yang akan hulurkan tangan. Yes. So macam mana kalau nak follow, tekan je dekat apa tu, kat tajuk atas ni, nanti keluarlah profile Jijut. So tekan je follow. And then stalk lah dia punya story, dia punya Go Digital lah punya page sekali kalau kena follow. Dia punya content dia punya feed kan. Macam mana marketing company besar kan. Itu ada pasal dark pasal dark. Tu banyaklah antara brand besar tu pun memang antara kat keliling kita pun mungkin kita pakai, kita makan kan. So korang boleh baca lah macam mana marketing company besar dengan marketing kita yang bilis-bilis ni kan, SME kan. Okay, so rasanya tak ada soalan lagi. Kat question tak ada, dekat komen tak ada. So sebelum kita nak end, ada kata-kata akhir ke? Nak wrap up? Kata-kata akhir. Kata-kata sentap ke? Kata-kata sentap. Saya tak ada kata-kata sentap. Tapi hari ni dah dengar tentang kesilapan tu. Harapnya saya, Don dan semua orang yang dengar ni, kita cuba untuk tidak mengulangi kesilapan tersebut. Ataupun andai kita tengah berada dalam kesilapan tersebut, saya pun ada share macam mana cara nak overcome tadi. So harap kita semua dapat overcome kesilapan tu cepat-cepat supaya semua bisnes anda, bisnes saya, bisnes Don, semuanya kita dapat buat dengan lancar, enjoy, seronok. Itu paling penting. Mood kita sendiri. Hopefully kita semua enjoy buat bisnes. Jangan stres. So itulah harapan saya dan kata-kata akhir untuk saya. Oh, tiba-tiba terlintas. Aku ada soalan lagi satu. Apa? Aku dah jawab dekat kau punya story. So aku lupa. Apa ni, kesilapan yang setiap bulan nak buat sales. Adakah tu kesilapan ataupun strategi? Setiap bulan nak buat sales. Kesilapan ke strategi? Okay.
So saya cakap, andai dia contoh ada satu bisnes yang fokus buat marketing. So sampai dia kata, okay tak apa, bulan ni kita buat marketing je. Tak ada sales pun tak apa. Dan satu bisnes lagi, dia nak buat marketing untuk ada sales. Tak apa dia tak buat marketing tapi dia kejar-kejar sales. So yang mana bagus? Yang bagus ni adalah yang cari sales tadilah. Walaupun tak kisah dia buat marketing ke, tak buat marketing ke, tapi dia cari sales. Sebab apa? Sebab itu rule business. First rule, thumb rule, rule paling penting adalah kita buat business adalah untuk dapatkan sales, untuk dapatkan sales, bukan buat business kosong. Kalau buat business kosong, baik kita buka NGO, baik kita buka yayasan. So kalau just nak sebarkan value saja tanpa dapat apa-apa, so baik kita buka yayasan kan. Itulah kerja yayasan, kerja NGO. Tapi kita business, kita berdaftar bawah SSM sebagai satu perniagaan. So rule perniagaan adalah kita sentiasa dapatkan sale. So jawapan tadi, salah ke tak salah kita tak cari sale? Jawapan dia bagi saya personally, salah lah bagi saya. Terutamanya untuk bisnes yang baru start. Terutamanya bisnes baru start. Memang sangat penting untuk cari sale. Kalau bisnes besar sekalipun, walaupun dia fokus tabur duit untuk branding dekat billboard, benda yang tak tahu lagi hasil sebagainya. Sebab apa dia buat tu? Sebab dia tahu sales dia dah terjaga. Sebab tu dia buat benda tu. Kalau tak, dia tak buat benda tu. Nak buat branding kan. Sebab dia dah tahu, dia dah buat perancangan untuk sales dia siap-siap. So, sales sangat penting dan sangat perlu untuk cari sales setiap bulan. So, okay. Tu penutup yang, tu wrap up tu, penutup yang bagus. So, jadi dia punya komponen utama bisnes, cari sales. Sama ada kita baru start ataupun dah lama start, memang sales lah kan. Kalau tak ada buat sales, nak buat amal, nak buat kerja amal, pergilah buat NGO kan. Kalau dah lama start lagi lah, ada staff ramai. Overhead cost lagi. Okay. So itu daripada Jejut. So daripada saya, tak ada benda nak promote apa. Cuma just nak remind balik apa itu Sembang Santai Don. So Sembang Santai Don ni adalah IG live setiap Rabu 10 malam dengan invited speaker berbeza dengan topik berbeza lah. So macam minggu lepas kita belajar pasal self development dan confidence lah. And then adalah tema-tema lain lah tentang kewangan, self development, business. So macam mana korang nak follow tu, boleh follow IG Don ni. Dan kalau korang nak tengok yang replay, boleh tengok dekat IGTV ataupun YouTube Don, ada juga Don post. So itu saja untuk malam ni. So terima kasih kepada semua audience, especially kita punya invited guest Jejut malam ni. So harap korang dapat banyak manfaat. Dan macam Jejut cakap tadi, jangan buatlah kesilapan dah belajar buat, belajar buat jangan kesilapannya belajar tak buat. So harapnya membantu korang malam ni. Nak selfie nak selfie. Okay. Tak pernah lagi orang nak kata nak selfie. Okay, siapa? Lah, kalau dah cakap dah. Jangan beku je dia. Keras kan? 1, 2. Dah kot. Jangan lama-lama dah. Tak pernah orang request nak selfie. Okay, selamat malam semua. Stay safe dan take care. Thank you.